Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rakan-rakan media, perkawanan kementerian. Saya telah pun mengadakan lawatan ke kolam takungan banjir Batu dan kolam takungan banjir Jinjang. Pejabat lembangan Sungai Kelang bagi meninjau persediaan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia dalam menghadapi monsun timur laut, khususnya di Lembah Kelang dan di Sungai Kelang. Untuk makluman semua, rancangan Tempatan Banjir Kuala Lumpur dimulakan pada tahun 2007 ya, dan adalah sistem tempatan banjir utama di Kuala Lumpur yang dikendalikan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran dengan keupayaan takungan dan lincongan air melebihi 75.5 juta meter padu ya, air banjir bersamaan dengan 30,200 kolam renang Olimpik. Itulah keluasan kolam takungan kita. Dan skim Tempatan Banjir Kuala Lumpur khususnya untuk lembangan Sungai Kelang melibatkan Sungai Kelang, Sungai Ampang, Sungai Gombak, Sungai Batu, Sungai Jinjang dan Sungai Keruh. Komponen skim ini adalah seperti berikut. Yang pertama, smart tunnel kita yang mampu menampung lebih kurang 3.0 juta meter padu air banjir, khususnya bagi melindungi kawasan Jalan Tun Perak, kawasan Masjid Jamek. Yang kedua, pengurusan lembangan Sungai Kelang berupaya menangkung kapasiti keseluruhan 7.0 juta meter padu air banjir. Ianya meliputi lincongan Gombak, lincongan Keruh serta kolam takungan banjir Batu dengan kapasiti takungan sebanyak 4.5 juta meter padu dan kolam takungan banjir Jinjang yang terdiri pada kolam takungan banjir di Wahyu, kolam takungan banjir Delima dan kolam takungan banjir Nanyang dengan kapasiti takungan lebih kurang 2.5 juta meter padu. Komponen ini akan mengawal kuantiti aliran air sungai utama iaitu Sungai Gombak dan Sungai Batu, Sungai Jinjang dan Sungai Keruh daripada terus mengalir ke pusat bandaraya Kuala Lumpur bagi melindungi kawasan khususnya kawasan PWTC dan Masjid Jamek yang seringkali berlaku banjir pada waktu sebelum ini. Untuk makluman semua, rancangan Tempatan Banjir Sungai Bunus dengan keupayaan kapasiti takungan sebanyak 0.63 juta meter padu air banjir. Dan semua pakej di bawah projek ini telah pun siap. Alhamdulillah, kecuali kolam takungan banjir Pulapol. Bila siap sepenuhnya nanti, dia jangka boleh menampung kapasiti air mencapai 0.74 juta meter padu. Ya. Dan selain pada itu, empangan Batu dengan keupayaan kapasiti takungan sebanyak 35.5 juta meter padu air banjir dan empangan Kelang Gate dengan keupayaan kapasiti takungan sebanyak 25.29 juta meter padu air banjir. Untuk makluman semua, kita ada empangan banjir bagi Batu ni, kita ada dua fungsi. Satu fungsi untuk banjir dan dia pun telah sampai ke kapasiti bekal 80%, manakala Kelang Gate ialah untuk bekal air. Ini dua fungsi berbeza lah. Kelang Gate tu ialah untuk bekal air, dan empangan Batu ni khusus untuk kita menampung, mengurangkan banjir kurang 80% daripada kawasan yang kita kawal selia. Di samping itu, pemantauan JPS daripada semasa ke semasa mendapati aras air di kedua-dua empangan berada pada aras yang normal sehingga ke hari ini. Dan JPS juga akan mengawal aras air empangan agar dapat menerima tambahan hujan semasa musim monsun timur laut kelak. Di samping itu, selain daripada itu, beberapa kolam takungan banjir setempat yang diselia oleh JPS juga akan dioptimumkan penggunaan, iaitu kolam takungan banjir Midah, Seri Johor, Batu 4.5 dan Benteng. Ini ada 4 lagi kolam-kolam takungan kecil di bawah pensilan JPS yang juga akan bantu waktu berlaku banjir nanti. Sebagai persediaan juga, semua sistem stesen hujan, arah air dan kadar aliran air serta sejatan serta sistem siren amaran banjir, kamera web dan peralatan komunikasi berada dalam keadaan yang telah pun siap sedia. Alhamdulillah dan sujud tahniah, terima kasih pada JPS telah pun memastikan semua peralatan kita dapat keadaan yang ready. Dan ini di antara fokus utama yang disebut oleh Perdana Menteri, supaya sekurang-kurangnya amaran awal dapat diberi kepada penduduk untuk mereka bersiap. Saya dah tinjau beberapa kawasan, bila para air naik sampai tahap bahaya,
siren akan berbunyi, maknanya penduduk ada waktu untuk mereka segera berpindah. Dan ini sangat penting lah. Dan ini kali ini bukan saja bunyi, siap dengan suara lagi. Dan bahasa Malaysia. Siren boleh didengar lebih kurang 1 kilometer radius. Sebanyak 33 siren telefon kita. Sebelum ni ada 7, kita akan tambah sampai 33. Ya. Kemudian selain pada itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air juga komited untuk bersama dengan semua pihak, khususnya di BKL, untuk kita pastikan bandar raya kita ni dapat kita lindungi sebaik mungkin. Dan sampai itu kita berusaha, ikhtiar dan kita doa pada Allah SWT, mudah-mudahan negara kita dilindungi oleh Allah SWT daripada musibah. Tapi dari segi persiapan, kita harus buat persiapan, kita ready dengan apa yang kita mampu sekadar, kemampuan yang kita buat, Alhamdulillah. Dan saya rasa agensi-agensi lain seperti NADMA, termasuk juga di BKL dan sebagainya, turut sama dalam usaha kita. Kita integrated, kita bersepadu dalam melaksanakan usaha-usaha ini. Jadi saya kira itu yang saya nak sampaikan. Semoga kalau ada soalan daripada rakan-rakan media. Takungan sampai bayar takungan dan sebagainya 75 Ya. Tapi apa sebenarnya pukul ataupun apa sistem proses Dia ada 2-3 faktor. Salah satu faktor ialah salinan dalaman. Salinan dalaman yang tidak berfungsi dengan baik kerana mungkin faktor sampah dan sebagainya. Yang keduanya, kita juga mengakui kadang-kadang ada, dan telah pun kita baiki untuk kali ini. Lepas ni kita akan turun sama tengok. Faktor yang ketiga, saya fikir intensiti lah taburan hujan. Taburan hujan yang kadang-kadang berlaku dalam tempoh waktu yang singkat, tapi jumlah yang sangat banyak. Dan ini banyak berlaku mutakhir ni, yang kita tengok berlaku di seluruh negara. Berlaku di Yan, Kedah itu, taburan hujan saya fikir sangat luar biasa. Yan di Balin baru-baru ini, sebelum tu di Janda Baik. Jadi intensitas taburan hujan yang terlalu lebat sampai 200. Tempoh yang singkat. Tempoh yang singkat. Itu di antara faktor-faktor yang, sebab tu saya ucap terima kasih kepada BKL. Menteri maklumkan bahawa dia telah meletakkan petugas-petugas di sepanjang kawasan hotspot supaya bila berlaku hujan lebat dan tu masa kawasan tu tidak tertutup lah, tidak tersumbat. Ini antara usaha-usaha kita bersamalah JPS dengan DBKL, insyaAllah. Ya. Sistem saliran dalaman kita ni sistem saliran utama. JPS jaga sistem saliran utama. Sistem saliran dalaman tu longkang-longkang di kawasan perumahan, di kawasan perniagaan, di tepi jalan, itu sistem saliran dalaman. Dan ada pihak yang bertanggungjawab menjaga tu. Ya. Jadi kita nak pastikan sistem saliran dalaman ini yang menyebabkan banjir penyikilan. betul. Sistem dalaman ini negara jaga oleh Badan Pembangunan. Pelbagai, ada kalau tepi jalan JKL. Ada JKL, ada PBT, ada Lebuh Raya, ada PBT, ada banyak pihak. banyak pihak. Jadi kita kena ambil tanggungjawab bersama lah. Jangan Ada tak keperluan untuk simulasi ataupun dalam proses? Dari sudut itu bahawa ialah NADMA bekerjasama rapat dengan kita juga. Bila berlaku musibah, NADMA akan ambil alih untuk tugas-tugas bencana. Dan sampai kita sebenarnya kalau kita tengok dalam pengumuman yang telah dibuat oleh pihak NADMA dan Kementerian Kebajikan, pertama, Jawatankuasa Bencana telah pun aktifkan, gazetkan pusat-pusat pemindahan dan semua peralatan untuk berlaku. Saya fikir dia mungkin agak beza sikit dengan gempa bumi kalau kita tengok. Sebab gempa bumi ni dia hujan ni, banjir ni dia ada boleh amaran awal. Ya. Kita operasi, kita dah buat. Kita dah buat. di peringkat daerah, pelbagai daerah yang menjadi ketua operasi ini. Jadi pelbagai daerah telah buat. Saya tak cakap kumpulan seluruh negara lah. Sebagian besar dapat. Media ini juga melaporkan tentang persiapan bekalan makanan yang mula dihantar ke pengkalan hadapan kita oleh pihak-pihak berkenaan. Jadi itu antara usaha-usaha yang dibuat. Okey, ni lain. 60 tan sampah tu setiap bulan tu berapa kos yang diberikan? Bagi rakyat sedar. Itu satu kolam
Satu kolam. Kita ada berapa banyak kolam di rumah? Tanya dia tu. Saya juga nak highlightkan isu hari ni viral satu lori di Johor, di satu kawasan di Johor. Saya nak sebut bahawa saya tengok gambar ni, saya tak boleh saya tak boleh maafkan salah ini. Dan saya dah mintakan supaya petugas kita terus segera ambil tindakan. Satu guni besar sampah, satu lori berhenti atas jambatan dan buang dalam sungai. Saya fikir ini sangat tidak berakhlak, sangat tidak beradab. Ya. Kalau berlaku banjir, kita tak boleh menyalahkan hanya kepada pihak tertentu lah. Semua kita bertanggungjawab. Kalau sampah sebanyak itu dibuang kepada satu aliran sungai, kita boleh bayangkan macam mana. Terutama kehidupan akuatik kita, ikan dan sebagainya, confirm akan mati. Ya, dan sungai kita tidak lagi menjadi tempat yang selamat untuk kegunaan. Kita harus ingat, semua aliran ke sungai nanti dia akan melibatkan water intake kita, untuk kita juga minum. Jadi saya minta supaya kerjasama semualah. Isu sampah ni masih serius di negara kita. Ya, yang perlu kita pantau bersama, kita kerjasama, insya-Allah. Kesedaran yang telah pun ada, saya ingat baguslah banyak pihak telah ambil tindakan, tetapi publik juga perlu ambil tindakan yang sama. Ya. Okay. Ada data. Dalam 600 RM600,000 setahun. Ya. Untuk setahun. RM600,000 setahun. Untuk sebab kita ada sistem pengumpulan, tapi baik. Ini di sini ya. Di Batu ke di Batu. Di sini tadi. Satu kolam Untuk satu kolam takungan. RM600,000. Setahun. Setahun untuk penyelenggaraan sampah. Ya, patutnya duit tu kita banyak pula. Ya. Habis duit itu. Kalau tengok gambar tadi pun kita tengok terkejut. Kalau banyak tu sampah, kita bayangkan banyak mana kos yang terpaksa dibelanja. dalam juta lah juga kan. Ya, juta confirm. Jutaan ringgit. Okey. Ada sih nak tanya soalan paling dia. Politik dengan banjir ni dia dua buku Politik masjid ni lah. Okey. Jadi adakah wajar PRU ditentukan untuk tempoh penggal seperti yang disarankan oleh Speaker dan juga dakwaan genjatan serangan UMNO dengan PAS dengan perjumpaan baru-baru ini? Saya setuju bahawa tempoh pilihan raya ni kita harus dapat ditentukan lebih awal supaya kita tidak jadi duk tengok dalam air pinang tiap-tiap hari kan bila pilihan raya. Jadi secara peribadi saya sangat setuju bahawa tempoh pilihan raya satu penggal mesti diketahui lah, oleh semua parti-parti politik. Dia tahu bila parlimen perlu dibubar dan bila sampai tempoh yang habis penggal lah. Walaupun dia jadi hak kepada Perdana Menteri dan Kabinet untuk menentukan bila tarikh pilihan raya, bila dengan persetujuan Tuan Agong. Tapi kalau sekiranya dalam keadaan yang kita sama-sama pelabur-pelabur nak labur dan sebagainya, dia akan ambil kira faktor-faktor tersebut. Jadi saya pandangan saya peribadi saya setuju bahawa satu tempoh yang clear, jelas bila pilihan akan datang akan diadakan itu sangat penting. Yang kedua, soal kerjasama. PAS terbuka mengadakan perundingan, perbincangan. Kami masih lagi berpegang teguh kepada gagasan penyatuan ummah. Ummah ini perlu disatukan. Kita bila parti-parti kecil terlalu banyak, akhirnya fokus hilang. Kita lebih suka kalau sekiranya gabungan parti-parti itu dapat duduk, bincang dan kita tengok hala tuju negara. Itu lebih baik. Kita secara terbuka. Bukan saja dengan muafakat kita dalam Perikatan Nasional, bahkan termasuk dengan Barisan Nasional dan sebagainya. Okey, terima kasih. Banjir utama tau. Berita ini kecil bawah tau. Okey. Ni Kalau kita boleh tambah, pakai ini untuk menjawab pandangan melulu setengah masyarakat di mana mereka menyalahkan pembangunan yang berleluasa sebagai salah satu sebab yang menyebabkan banjir berlaku. Jadi apakah boleh beri jawapan kepada kami ataupun pendapat untuk menjawab kritikan ke kelemahan seperti ini?
negara sedang membangun, semua projek pembangunan akan berjalan, keperluan negara. Perumahan kena buat, ya, pembangunan kena berjalan. Kita tidak pernah menyekat pembangunan dan sebagainya. Cuma yang kita nak pastikan supaya semua pembangunan berjalan mengikut tata cara yang sebenarnya. Sebab tu kita ada mesti dapat EIA setengah-setengah projek, mesti dipatuhi sebagainya. Tujuannya itulah. Tujuan supaya pembangunan tidak merosakkan alam sekitar. Ya, perlu ada kolam takungan, ada penyelenggaraan di peringkat kita lah. Tapi pemaju-pemaju juga mesti mematuhi. Dan kita pantau perkara-perkara tersebut lah, insyaAllah. Jadi kita, golongan yang anti seolah negara tak perlu bangun, saya fikir dia tidak begitu tepat. Sebab perumahan kena buat, ladang kena buka, keperluan makanan makin bertambah. Ya, semua tu keperluan negara sedang membangun. Cuma kita nak lestarikan semua projek-projek tersebut. Ya, kita ada kaedah dan kita dah tetapkan peraturan tersebut, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, sama. Pendapat,